Tes, tes. Mak, Tes. Tes, 1, 2.
主所爱的会众，早上好，大家平安。 Selamat pagi segenap jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. 感谢赞美主，因他的慈爱，今天早上赐给我们机会，来到他面前参加第二堂崇拜聚会。 Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Pagi ini telah memberi kita kesempatan bersama-sama datang ke hadapannya untuk beribadah kepadanya. 我们统唱赞美上主，来开始我们的敬拜。会众请站立。 Jemaat silakan bangkit berdiri. 我们统唱赞美上主，来开始我们的敬拜。 Pada kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian, puji Tuhan yang Maha Kuasa. 第一、第二节用中文唱，第三节用印尼文。 Bait 1 dan 2 dalam bahasa Mandarin, bait ketiga dalam bahasa Indonesia. 赞美上主，全能真神宇宙万有君王。我领颂主，因主永远是你救赎恩主。兄弟姐妹都来靠近主座前，欢然相助，共敬颂。 赞美上主，如此奇妙统治世间万物，敞开恩义，如此温柔将你时常保护。你去不见，祈求就得主恩典，指引带领一生路程。 Puji Tuhan yang memeliharakan hidupmu. Mari semua makhluk memuji di hadapannya. Umat Tuhan bersorak haleluya, memuji memuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Misi yang pertama kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara. Dan Yang beserta beserta saudara saudara juga. juga. 会众请坐下。 Jemaat silakan duduk kembali. 弟兄姐妹，让我们承认所做的一切罪恶和错误，使我们以清洁的心敬拜上帝。 Saudara sekalian, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, supaya dengan hati yang bersih kita beribadah kepada Tuhan. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌《有父的确据》。 Sebelum masuk ke dalam doa pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Jaminan Mulia. 第一、第二节用中文唱，第三节用印尼文。 Bait 1 dan kedua dalam bahasa Mandarin, bait ketiga dalam bahasa Indonesia. 有福的确据，耶稣属我经过虔诚，主有喜乐，为神的后世救赎忠诚，有生命重生，宝血洗净，这是我心系我的诗歌，赞美我求主昼夜长河，这是我心系我的诗歌，赞美我求主昼夜长河。完全的顺服，快乐无比，天堂
在我心里。天气由天而来，报名主怜悯，诉说主爱。这是我心系我的诗歌，赞美我救主昼夜长河。这是我心系我的诗歌，赞美我救主昼夜长河。Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita pejamkan mata kita dan kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita sama-sama. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang meluap akan ucapan syukur kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk bangkit dari rumah kami masing-masing. Kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, ketika belajar untuk menghampiri tahta hadirat-Mu yang maha kudus, tidak ada satupun di antara kami yang layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan cacat celah. Kami banyak kali melakukan hal-hal yang kami tahu Tuhan tidak suka. Kami justru tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami memilih untuk melakukan apa yang kami ingini, bukan apa yang Tuhan Engkau ingini dalam hidup kami. Kami mudah untuk melukai orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang seharusnya kami kasihi. Tuhan, saat ini kami memohon Engkau mengampuni kami. Sebelum kami lebih lanjut lagi beribadah di hadapan Tuhan, kiranya Engkau boleh murnikan kami, Engkau sucikan, kuduskan kami. Kami rindu ya Tuhan supaya setiap minggu ketika kami beribadah, biarlah ini bukan sekedar menjadi sebuah rutinitas yang kami lakukan, tetapi ya Tuhan Engkau memperbaharui hidup kami ketika Engkau mengampuni kami. Ketika Engkau menyucikan kami, Engkau melayakkan kami untuk berbakti, beribadah kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang menciptakan pribadi kami satu demi satu. Engkau tahu setiap cacat celah kami, tapi ketika Engkau mengizinkan kami untuk datang ke rumah-Mu berbakti pada pagi menjelang siang hari ini, biarlah kami boleh merasakan kemurahan yang Engkau tunjukkan kepada kami, dan kami boleh bersuka cita di dalam ibadah ketika kami berbakti kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang kudus itu mau berada, berdiam bersama dengan kami umat-Mu, itu sungguh adalah anugerah yang Engkau karuniakan bagi kami. Karena itu kami mau menyambutnya dengan penuh sukacita, hidup baru yang Tuhan sediakan, semangat baru untuk bertobat, tidak lagi jatuh di dalam dosa yang sama berulang-ulang. Biarlah Engkau karuniakan kepada kami kekuatan yang baru seperti itu. Dan kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah, dan biarlah Tuhan Engkau bersukacita atas ibadah yang kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Amin. 会众请站立， Jemaat silakan bangkit berdiri. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文，取自罗马书8章1到2节。 Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat. Diambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. 罗马书8章1到2节，如今那些在基督耶稣里就不定罪了，因为这生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. 这就是主的恩典信息。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 会众请坐下， Jemaat silakan duduk kembali. 我们来聆听马拉纳大诗班的献诗。 Mari kita mendengarkan PS Maranatha yang merupakan pujian bagi Tuhan.
谢谢马拉纳达诗班好听的献诗，荣耀都归于主。 Terima kasih kepada paduan suara. Segala pujian untuk Tuhan saja.为回应我们接受的恩典经文，我们一同唱最美好的日子。 Supaya respon untuk berita anugerah yang telah kita terima, mari kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Hari yang Terindah. 第一节用中文唱，然后用印尼文。 Jilid ayat pertama dalam bahasa Mandarin, bait kedua dalam bahasa Indonesia. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. 弟兄姐妹们，今天本堂由陈灵英传道，要传讲主的信息，主题为“今天不是明天”。 Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil dari GKI Jatinegara yaitu Evangelis Telaria Teguh Sukmana dengan tema Berikan Ku Hati. Hari ini bukan besok. Maaf hari ini ya, Bukan besok. bukan besok. 为预备心来接纳主借着圣经教导我们，我们一同唱“给我一颗心”。 Supaya wujud mempersiapkan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， inilah doa kami di hadapan Engkau. 这就是我们在你面前的祷告。 Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, tolong berikan kami hati seperti hati-Mu. 但愿如我们所唱的，我们祈求神给我们一颗好像主耶稣的心， Hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, merasakan Engkau begitu mengasihi kami. 一颗充满怜悯的心，也感受到神对我们莫大的爱， Sehingga hati kami juga meluap akan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. 直到我们的心里充满了爱来爱我们四周围的人。 Tolong setiap kami ya Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. 求神帮助我们每一个人能够学习到你的真理。 Kami akan gali sama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 让我们一起来借着学习圣灵真灵的话。 Baik kedua hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga setiap anak-anak-Mu, kami sama-sama terbatas untuk mengerti firman-Mu. 无论是传讲的，无论是听的，我们在听神的真理当中，我们还是很有限。 Kami memohon Allah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami, 但是我们祈求圣灵来帮助，使到我们有能力， agar kami bukan hanya dimengertikan akan firman Tuhan, 让我们不单只是明白神的道， tapi Engkau mendorong kami menjadi pelaku-pelaku firman. 但神鼓励我们，让我们成为行道的人。 Sehingga setelah selesai ibadah ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh firman Tuhan. 好，叫我们学习了真理之后，我们成为一个被改变的人。 Sertai kami dan tolong kami. 求神与我们同在，也帮助我们。 Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. 恭敬的交托这段听到的时间，在神大能的手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. 那是奉靠主耶稣基督圣名的。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 大家平安。 Hari ini izinkan saya untuk pakai masker, apalagi banyak lansia. Tadi pagi di KU1 saya menawarkan boleh saya buka masker atau tidak. 因为我们当中有许多年长的，也比较容易犯病的，所以呢，我觉得我需要戴这个口罩，因为我不是很健康。 Yang angkat tangan mengatakan saya boleh lepas masker tidak sampai setengah. 刚才早上的呢，我问是谁给我机会不必戴口罩的，但是举手的呢没有到一半。 Jadi saya memutuskan pakai masker. 所以呢，既然大家觉得我还是戴口罩更好的话，在这个第二场机会中， Karena kalau saya lepas masker, Bapak Ibu Saudara yang harus pakai masker. 因为就是我不戴口罩的话，你们通通都要戴口罩哦。 Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 今天我们要看的经文呢，是在提摩太后书4章第2节。 Saya baca, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 提摩太后书4章2节，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，支备人、警戒人、劝勉人。 Demikian sejauh ini firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi juga mengatakan puji Tuhan karena aku mau melakukannya. Haleluya. 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 Puji Tuhan
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan haleluya, puji Tuhan, artinya kita siap untuk melakukan firman Tuhan. 感谢神的恩典，我们大家唱哈利路亚，表示我们愿意已经准备好要行道。 Kita menyambut dengan penuh sukacita berita anugerah tadi yang Tuhan kasih lewat firman Tuhan untuk kita renungkan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 因为我们心里充满了感恩的心，我们要接受刚才的经文，就是在提摩太后书4章2节。 Yang dirangkum dalam tema hari ini bukan besok. 我们给他一个主题，就是今天不是明天。 Karena kita biasanya Bapak Ibu Saudara sering banget ngomong entar besok aja, nanti saja, benar nggak? 我们的习惯很喜欢拖时间，就是说待会、明天、以后吧。 Apalagi kalau berbicara tentang beritakan firman. 尤其是说到传福音的事情。 Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak agar kita bisa memberitakan firman siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Hari ini bukan besok, itu dengan outline now. 让我们真的是有一个积极的态度，在传福音的时刻，不是就是今天，不是明天，我们用的时间就是现在当下。 Now ini artinya kalau di Indonesia kan adalah sekarang. 就是印尼文呢，现在呢就是我们说的当下。 Saya pengen pakai bahasa Indonesia hari ini. 我要用的是今天。 Tapi poin khotbah saya berarti ada 7. 但是呢，我要提到的是有7点。 Nanti mungkin saya di demo. Jadi saya ambil now aja 3 poin ya. 所以呢，我就用这个英文字的 now。 Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara tentang hari ini bukan besok, now, sekarang. 当我们说不是明天，乃是今天。 Kita perlu gali nih, now itu apa? Yang pertama kita perlu nyadarin alasannya, kenapa kita perlu beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. 为什么呢？我们要说要现在，就是这个时刻，无论得时不得时，都要在此刻开始。 Yang sangat menarik adalah firman Tuhan langsung menyediakan jawaban Bapak Ibu Saudara. 很吸引我们的就是神的话语呢，讲得非常的清楚。 Dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua yang tadi kita baca, kita bertanya-tanya kenapa aku harus beritakan firman siap sedia baik atau enggak baik waktunya. 因为刚才那个第2节那里说呢，务要传道，无论得时不得时。 Alasannya karena langsung di ayat 3 dan di ayat 4 Bapak Ibu Saudara itu dikatakan begini. 他的答案呢，直接从第3、第4节那里就有了这个回答。 Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. 因为时候要到，人必厌烦纯正的道理。 Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 因为呢，他们的耳朵发痒，就随从自己的情意，增添好些的师傅。 Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 他们就掩耳不听真道，偏向荒谬的原意。 Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat 2 ayat ini alasannya jelas banget. 所以呢，当我们看到这2节经文呢，就看到一个非常清楚的一个理由。 Dan yang sangat mengerikan, warning atau peringatan buat kita adalah kita hidup di zaman yang seperti ayat 3 dan ayat 4 ini sampaikan. 而且这个警告呢，就是发生在我们现在所面对的时代，就是这个第3、第4节所说的那个时代。 Waktu pandemi, setelah pandemi, efeknya masih kerasa. 当疫情发生的时候，然后疫情过后呢，我们还感受到它的那个后果。 Waktu pandemi kita dimudahkan kebaktian itu online. 当我们在疫情的时候呢，我们很习惯了在线上集会。 Sehingga waktu selesai pandemi kita banyak nelpon-nelponin jemaat, ayo ke gereja lagi, selama pandemi ke gereja enggak? 然后呢，疫情过后呢，我们就不断的打电话邀请会友来现场集会。你们在这个疫情的时候有没有机会呢？ Jawabannya ke gereja. 他们说有啊，我们有机会。 Ke gereja mana? 去哪一个教会呢？ Jawabannya kebanyakan GKY, 很多回答呢，就是在国语堂 gereja keliling YouTube. 或者就是说这个一个概念呢，就是 YouTube 的教会。 Ada banyak gereja di YouTube. 因为呢，在这个网上呢，有好多的教会 GKI Jatinegara salah satunya ya. 我们的教会也有在网上。 Ada banyak channel gereja yang bisa kita ikuti kebaktiannya.
但是呢，在网上呢，还有很多的教会呢，都是我们可以参与它的机会的。 Yang terpisah jarak, mau luar kota, luar negeri ibadahnya kita bisa ikutin Bapak Ibu Saudara. 即使是有这个在远地、在国外任何一个地方，我们都能够在线上机会。 Berita positifnya ini terbuka peluang penyebaran Injil bisa diikuti, diakses oleh bahkan orang-orang non-Kristen sekalipun. 在正面的消息呢，就是我们可以看到有一些不是基督徒，他们也有机会，他们也能够听到讲道、讲福音。 Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus di masa-masa itu karena kalau coba bayangkan ya harus pergi ke gereja real padahal mereka agamanya lain. 就是我们可以想象到，他们不是基督徒，他们要去教会，会面对什么困难呢？ Ada banyak ketakutan nanti di apa-apain sama keluarganya, dibuang sama keluarganya, diusir sama keluarganya. 对于非基督徒，就是他们去教会，恐怕被家人嘲笑，被家人离弃。 Sekarang bisa lewat YouTube mereka dengar berita tentang Tuhan Yesus. Oh puji Tuhan mereka percaya Tuhan Yesus. 但是呢，在线上他们能够听到真理，他们也能够接受主耶稣，感谢神。 Tapi bagi orang Kristen sendiri yang sudah percaya Tuhan Yesus ternyata ada tantangannya. 但是呢，对于已经相信神的、相信主耶稣的人，他们也面对挑战。 Orang mulai lagi berbakti untuk memuaskan diri sendiri, bukan Tuhan yang dipuaskan. 因为呢，他们在聚会的时候，他们要满足的是自己的想法。 Makanya sangat sulit di masa pandemi dan bagi setelah pandemi bagi orang yang masih pengen kebaktian online ada di satu channel tertentu. 所以呢，已经没有是疫情的时候了，他们已经习惯了在某一个频道那里看这个机会在那里。 Mereka akan cari gereja yang bisa memuaskan telinga. 所以呢，他们总是寻找那些能够满足他们耳朵所听的那些道理。 Bahkan bukan cuman gereja keliling YouTube ikut satu kebaktian di satu channel tertentu. 结果呢，他们不再是去那个网上的，他们是去到那个教会。 Ada banyak banget anak muda yang bikin gereja sendiri Bapak Ibu Saudara. 还有呢，有一些年轻人，他们也自己开办教会。 Khotbahnya dari gereja A, kebaktian untuk puji-pujiannya dari gereja B. Nggak cocok sama satu pujian, pindah pujian berikutnya ke gereja C. 所以呢，有的时候他们听某一个教会的讲道，然后呢，唱诗歌呢是另外的教会，就是觉得这个诗歌他不适合的话，他找另外的。 Nanti terima berkat Tuhan dari gereja D. 然后呢，到祝福的时候呢，他又再搬到另外一个频道、另外一个教会。 Ditanya udah kebaktian? Udah. 问他是不是已经参加了崇拜？ Ke gereja mana? Gerejaku. 他说我已经崇拜了，我是在这个顾的教会。 Karena aku yang bikin gereja. 因为呢，就是我自己做 Aku 的教会， bikin gereja yang aku mau. 我挑选的是我喜欢的那个教会， Yang cocok sama selera saya. 是能够按照我喜欢的那个想法。 Kalau pengkhotbahnya ngomongnya lama banget, 就是那个讲道的速度很慢， cepetin. 我让它更快，给它快带过去。 Di fast forward dicepetin. 无论是速度快，或者是就马上跳过。 Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam sikon zaman yang seperti ini. 所以呢，我们是活在好像这样的情况当中。 Kalau ke gereja, jangan lama-lama. 就是去教会呢，最好不要花太多的时间， Cari yang pengkhotbahnya lucu. 找一些讲话很有趣的讲员， Cari yang pengkhotbahnya bisa ngomong cepet. 找那些讲话语速很快的， Biar cepet kelar. 让这个机会很快结束。 Habis kelar kan udah kebaktian. 结束了之后，我们就觉得我已经机会完了， Sisanya waktu buat saya. 剩下的是我自己的时间。 Bapak Ibu Saudara, apa yang dituliskan di sini kita alami di zaman sekarang. 所以呢，在经文里面所说的情况呢，就是我们现今的时代， Orang hanya berusaha untuk memuaskan telinganya sendiri. 很多人就是想要来满足他自己的耳朵， Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran Bapak Ibu Saudara. 他们掩耳不听真道。 Nonton YouTube 2 jam nggak berasa. 有的时候呢，看这个 YouTube 的频道呢，2个小时好像很没有感觉， Dengar firman Tuhan 2 jam, gila lama banget itu. 但是呢，就是听讲道2个小时太久了， Kapan kelarnya 2 jam? 觉得很不耐烦，什么时候才结束？ Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kalau hadir di kebaktian kita ulang tahun gereja, itu berusaha sekali kita
atur alurnya agar sekitar 1,5 jam kelar gitu 上 ya. 个星期呢，我们做这个联合的机会，我们尽力的把时间浓缩在1个小时半结束。 Karena pertimbangannya ada anak kecil yang ikut, anak sekolah minggu. 当时我们是想到那些小孩子很多参加， Kalau orang dewasa 1,5 jam ibadah sudah biasa. 就是大人呢1个小时半的机会已经是很平常。 Anak kecil nggak ada alat peraga, nggak ada aktivitas 1,5 jam. Wah, nanti mereka ribut. 就是小孩子呢，他们就是没有任何的活动，让他们听到1个小时半，肯定他们不能够静下来。 Tapi orang dewasa mungkin tidak sejujur anak kecil. 但是呢，我们有想到呢，大人他们不好像小孩子那样的诚实。 1,5 jam ibadah nggak bergerak betul karena orang dewasa belajar mengendalikan diri, kagak jalan mondar-mandir. 所以呢，1个小时半呢，我们虽然不想要动，但是有的人就来来回回。 Tapi berapa banyak dari 1,5 jam ibadah pikiran kita melayang ke tempat lain. 虽然我们没有站起来，没有走动，可是我们的思想是否集中在这里呢？ Kita sudah terbiasa melihat, mendengar sesuatu yang sangat menarik secara visual, baik itu dari tontonan TV, YouTube, dan sebagainya. 我们已经很习惯了，在这个屏幕上看一些很吸引我们的节目， Sehingga kita sulit untuk memfokuskan diri kepada kebenaran. 所以让我们很安定的专注在一些的画面，没有什么活动的呢，感觉到就很厌烦。 Alasan yang kedua, kenapa kita harus siap sedia memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya? 然后呢，第二个理由，为什么我们得时不得时务要传道呢？ Itu karena kita tidak tahu kapan waktu hidup kita yang terakhir dan kapan orang yang kita pengen untuk ceritain tentang Tuhan Yesus itu hidupnya berakhir. 其中一个理由呢，就是我们不知道我们什么时候会离开世界，也不晓得我们要传的那个对象呢，什么时候他会被带走。 Karena di antara kita, semua yang hidup nggak tahu kapan hidup kita akan berakhir. 因为我们没有一个人能够知道我们的时间、我们的生命什么时候停止。 Izinkan saya cerita tentang seseorang yang bernama John Harper. 我想用一个名叫 John Harper 的人来做一个见证。 John Harper ini seorang penginjil asal Skotlandia. John Harper 呢，他是英国人， Dia melayani di sebuah gereja di Skotlandia. 他是在苏格兰那里的一个教会服侍。 Suatu kali dia diundang untuk retreat misi selama 3 bulan di gereja Moody yang ada di Amerika, di Chicago tepatnya. 曾经一次呢，他收到邀请，就是要他到芝加哥那个墓地的那个教会那里服侍3个月。 Nah, John Harper bawa anaknya yang baru berumur 6 tahun, namanya Nana. 他就带了他的女儿一起去美国，他的孩子叫娜娜。 Mereka udah beli tiket untuk naik kapal Lusitania. 他们已经买票了，他们是要踏上那个去路西达尼亚的船。 Tapi ada perubahan jadwal sehingga akhirnya mereka memutuskan naik kapal yang kita kenal sampai sekarang. 然后呢，因为有一些改变的时辰呢，他们就挑选了，就是我们很知道的那一艘船的那个航班。 Kapal apa Bapak Ibu Saudara? 你们知道是什么船呢？ Iya. 蒂坦尼。 Betul banget Bapak Ibu Saudara. Dari berbagai generasi kita tahu yang namanya kapal Titanic atau Titanic. 很出名的，很多人都知道的这个铁达尼。 Anak remaja saya yang tidak zaman nonton film Titanic zaman dulu, tahu setidaknya adegan Titanic dia tahu gitu ya. 有一些他虽然没有看那个铁达尼的电影，但是呢，他却知道他其中的一些画面。 Kapal yang begitu besar, begitu mewah dan diklaim tidak bisa tenggelam. 这艘游轮是人家说是非常豪华，也很大，而且永远不会沉没的这艘船。 Ada sekitar 2.200 orang naik kapal tersebut bersama dengan awak kapal ya, total segitu. 所以呢，整艘船呢，它的这个乘客加上这个船员呢，2200个人。 Dan karena nabrak gunung es terjadi kebocoran dan kita tahu sejarahnya kapal itu tenggelam. 但是后来他们撞了一个冰山，然后呢就沉了。 Peraturan kelautan pada masa itu adalah anak-anak perempuan itu adalah orang-orang yang diprioritaskan untuk naik sekoci penyelamat. 当时的这个规矩呢，就是小孩、妇女，他们是被优先的，可以搭那个救生船。 Dan yang naik itu sekitar 700 orang. 所以呢，已经有了700个人，他们有那个救生
船的位置可坐， karena nggak cukup untuk semuanya. 所以呢，并不足够整船的人， Sisanya 1.500-an itu tertinggal di kapal. 所以呢，就剩下了1500多个人，他们不能够搭船。 John Harper memastikan putrinya Nana mencium putrinya pada waktu menyerahkan putrinya ke kru yang ada di Sekoci. 所以呢，这个爸爸就把孩子放上了救生船， Dan dia berkata kepada putrinya, suatu hari nanti kita akan ketemu lagi. 对他孩子说：“我们有一天会见面。” Dan John Harper di kapal bersama dengan sekitar 1.500-an orang yang lain. 所以呢，这个牧师呢就在那个船上，跟剩下的1500多个的乘客 Kapal itu tidak langsung tenggelam, 啊，那艘船呢并没有马上的沉下去， tapi bertahap mulai tenggelam. 渐渐的呢，这个船呢就开始沉了。 Dan apa yang John Harper lakukan itu adalah dia tahu bahwa yang perlu di detik-detik terakhir memastikan orang-orang yang akan meninggal ini percaya sama Tuhan Yesus. 所以呢，John Harper 他的想法呢，就是在这个非常紧急的时刻，每一个人他们要确认已经得救，得到了主耶 Jadi 稣成为救 yang 主。 dia teriakkan itu adalah anak-anak, perempuan, dan unsafe yang naik sekoci. Unsafe itu belum percaya Tuhan. 所以呢，他就看到呢那些小孩子、妇女，还有那些还没有信主的人，让他们可以先上这个救生船。 Karena John Harper mengerti bahwa hidup di dalam dunia itu cuma sementara. Tapi setelah kematian akan ada kebinasaan kekal bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. 所以呢，对 John Harper 来说呢，我们活在这个世界上只不过是暂时的，但是这个死后的那一个永生呢，是对于那些不信主的人是很可怕的。 Mau sebaik apapun orang itu hidup, endingnya, akhirnya pasti adalah kebinasaan kekal. Karena kalau ada jalan selamat di luar Yesus, maka Yesus nggak perlu datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita. 因为救恩只有在主耶稣里面，在主耶稣以外没有救恩。无论是他多么的富有，他也必定要灭亡。 Sehingga John Harper itu di detik-detik kematian yang seperti itu, dia selalu berjumpa dengan orang, dia mengusahakan untuk bertanya kepada orang yang dia jumpai. 所以呢，在那个紧急的时刻呢 ，John Harper 见到每一个人呢，都想要确认每一个他所见到的人已经领受了主耶稣。 Dari 1.500-an orang yang ada di kapal yang tidak naik sekoci, itu pada akhirnya terjun ke air yang dingin pada malam itu. 所以呢，那个1500多名的人，他们没有得到救生船，他们只好跳下那个很冰冷的海水里。 Saya lupa sekitar 6 atau 7 orang doang dari 1.500-an orang yang selamat. 据说这个1500多人当中，只有6个人能够得救， Karena itu dingin sekali, banyak orang langsung kena hipotermia. 因为那个海水太冷了，他们一跳进那个海呢，就因为太冷就死了。 Hitungan menit meninggal. 所以呢，几分钟的时间他们就死了。 Dan mereka semua terjun ke dalam laut. Ada satu orang, salah satu yang selamat itu 4 tahun kemudian itu terjadi pertemuan atau reuni orang-orang yang selamat dari Titanic. 但是呢，有一个生还的人，他在4年后一个会议，就是他们把那些从铁达尼那里乘客生还的人一个机会。 Orang itu bilang dia lagi berpegangan sama puing dan dia ketemu sama John Harper yang dibawa ombak. 他说呢，他有幸能够抓到那个船的一个部分呢，所以他没有沉没。他见到 John Harper， John Harper itu tanya sama dia, apakah kamu sudah diselamatkan? 他见到这个 John Harper 的时候，他听到被问到，就是你是否已经得救了？ Dan orang itu bilang, belum. 他说我还没有得救。 Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. 他听到 John Harper 告诉他，你要信主耶稣，你就会得救。 Lalu kemudian ombak memisahkan mereka lagi. 但是呢，这个海浪呢把他们冲开了。 Tapi ada satu keajaiban, mereka kembali ketemu. 但是呢，又再有一个海浪呢把他们冲了合在一起。 Dan John Harper nanyain hal yang sama, apakah sekarang kamu sudah diselamatkan? 同样的问题 ，John Harper 问他，你现在是不是已经相信主耶稣得救了呢？ Dan orang itu kembali berkata, kayaknya belum. 他说还是有，好像还没有信主。 Dan John Harper kembali mengungkapkan kalimat yang sama, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. 然后呢，John Harper 很肯定的说，你要相信主耶稣，你一定能够得救。
Bapak Ibu Saudara, orang itu menatap John Harper yang makin hilang dari pandangan dia. 所以呢，这个人他就看到 John Harper 离开他的眼界， Dan anugerah Tuhan itu memenuhi orang itu. 但是呢，神的恩典临到这个人， Dia memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup 他 dia. 就决定接受主耶稣成为他个人的救主， Karena dia menyadari bahwa dia belum diselamatkan tanpa Yesus. 因为没有主耶稣，在主耶稣以外不会得救。 Bapak Ibu Saudara, waktu dia bersaksi seperti itu, ketahuan gitu ya, apa yang dilakukan oleh John Harper di detik-detik Titanic itu tenggelam. 所以呢，借着这个人的见证，他能够说出 John Harper 在后来的那一段紧急时刻所做的一切。 Bapak Ibu Saudara, kita mungkin berkata bahwa sulit bagi kita untuk tahu kapan akhir hidup kita. 也许我们会想到，我们不知道什么时候会离开世界， Sehingga kita mungkin ragu-ragu untuk memberitakan firman, sering kita berkata saya tidak siap. 因此我们有一不觉得不愿意接受主，我们以为我还没有准备好。 Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah olah ketakutan. 现在我要说到的就是我们要怎样克服我们的惧怕。 Karena latar belakang surat 2 Timotius yang kita baca itu ditulis oleh Rasul Paulus. 我们知道提摩太后书是保罗写的书信， Dan pembaca yang pertama itu adalah anak rohaninya yang namanya Timotius. 这封信的第一个读者呢，就是他的这个属灵儿子提摩太。 Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan surat 2 Timotius ini di masa akhir hidup dia. 所以呢，保罗把提摩太这首信呢写给他，是在他将要离开世界的时刻。 Karena tadi kita baca ayat 2, lalu ayat 3, 4, di ayat yang ke-6, 因为我们知道，在这个提摩太后书第4章第6节那里， Paulus itu bilang, dan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan menjadi persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 因为他说我已经要靠近大难的时候，我的时刻已经快要到了。 Ayat yang ke-7 mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar, sering baca di batu nisan atau sering lihat di obituari. 或者我们也经常会看到，在这个墓碑那里所写的字。 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 就是我已经走到了我的最后的时刻，我已经得胜了，我已经在信心上守住了。 Orang yang sudah ada di ujung akhir hidupnya sadar umurnya nggak lama lagi. 所以呢，那些已经临死的人，他们很清楚知道，不久之后就要离开世界。 Kalau nulis sesuatu itu biasanya kayak pesan terakhir, yang penting yang pengen dia sampaikan kepada orang yang baca surat dia. 所以呢，既然是要死了，当然他所传讲的信息呢是最重要的。 Karena Paulus tahu kalau Timotius pasti akan mengalami tantangan, hambatan, rintangan yang begitu besar untuk menjadi pemberita Injil. 因为保罗清楚知道这个提摩太呢那么年轻，他肯定会遇到很大的困难，很多的挑战，在他传福音的时候，很多的敌人。 Pemerintahan Romawi lagi berusaha agar kekristenan itu tidak terus berkembang. 当时罗马政府一直在想尽办法限制这个基督教的活动。 Terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, gencatan, ditekan begitu rupa. 所以呢，基督徒一直都被追赶虐待，他们甚至于被杀害。 Dan di dalam gereja ada banyak ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu bermunculan. 然后呢，在教会呢也有许多的假师傅，一些异端邪说在那里传讲。 Sementara Timotius itu masih muda, pemalu, 提摩太呢是一个很年轻，而且有一点害羞的一个年轻人。 sehingga Paulus mendorong dari ayat 2 yang kita baca, beritakan firman, siap atau enggak siap, kamu harus siap, baik atau enggak baik waktunya, kamu harus beritakan. 所以呢，保罗就很积极的来一直鼓励提摩太，无论得时不得时，无论是你预备好还没预备好，务要传福音。 Karena Paulus tahu bahwa Timotius mungkin mengalami kekhawatiran, ketakutan. 因为保罗知道提摩太也许他心里有一些的害怕，有一些的胆怯。 Sama seperti kita, ketika kita dengar kata beritakan firman, aduh itu mah tugas penginjil, tugas pendeta. 就好像我们经常听到要我们去传福音，我们想到那个应该是传道牧师的事工。 Tapi itu sesungguhnya adalah perintah Tuhan untuk setiap orang yang sudah
percaya Tuhan Yesus. 但是其实呢，那个大使命是给每一个已经相信主耶稣的人。 Ketakutan itu bisa ada seperti klip yang kita saksikan 我 saat 们的这 ini. 个害怕的感觉，就好像现在我们 Ada 要看的 audionya. 这个短的视频。 Dan kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Nilaiku di kuliah baik, dan aku juga aktif melayani Tuhan di kampus dan di gereja. Dan aku rasa hidupku sebagai seorang Kristen udah baik. Hingga suatu hari... Halo. Hai, kamu baru pindah sini ya? Iya nih aku baru pindah. Kenalin, nama aku Laras. Laras. Ternyata Laras kuliah di satu kampus yang sama dengan aku. Dan aku sering melihat dia di koridor kampus. Satu hal yang aku gak suka dari Laras, karena dia sering bawa cowok ke dalam kamarnya. Buat kamar aku nggak? Aku pengen kasih tahu dia kalau itu salah, karena itu gak sesuai dengan nilai kebenaran. Tapi aku malu dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Terkadang Laras terlihat kesepian. Kamu udah pulang kuliah? Ini aku ada keripik, mau nggak? Dan aku pikir Cobain aja, enak aku banget. harus mulai berteman dengannya. Banyak kesempatan untuk aku bersaksi tentang kebenaran. Kalau tadi gimana? Dede yang Tapi aku terlalu malu untuk memulai dan takut akan respon yang akan aku terima. Oh itu kayaknya cowok aku deh. Gimana kalau dia ternyata gak suka? Atau gimana kalau ternyata aku cuma diketawain? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye bye. Hai say, udah lapar? Hati-hati ya. Kamu selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jangan mulai nuduh-nuduh lah. Udah, gak usah tunjuk-tunjuk. Kirana ini aku mau kembaliin gitar. Iya, makasih. Ngomong, kamu kenapa? Enggak, kok nggak apa-apa. Ini saat yang paling tepat untuk aku cerita tentang Yesus ke Laras. Tapi aku terlalu takut untuk bersaksi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus Kirana lakukan? 啊，你想看他们应该怎么做呢？ Kalau kita ada di posisi Kirana, kita akan memilih pilihan A atau B. A, diam aja. B, bersaksi tentang Yesus. 我们可以看到 Kirana 有两个选择，第一就是他安静不说什么，第二呢就是他做见证，介绍主耶稣。 Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang kamu-kamu, aku-aku. 啊，尤其在这个时代呢，就是你是你，我是我， Jika Kirana pilih A, maka yang terjadi seperti ini. 就是他挑选的就是沉默。 Laras? Laras? Kamu Laras kan? Kirana? Laras? Kamu sekarang kabarnya gimana, Laras? Ya, aku sih gitu-gitu aja sih. Cuman, kamu tahu kan, semenjak kejadian yang waktu itu, hidup aku jadi hancur banget. Aku terjerumus dalam free sex. Terus sekarang aku
Seandainya saja waktu itu aku gak ragu dan berani bersaksi tentang Yesus. Pasti hari ini semuanya akan berbeda. Kamu selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jangan mulai nuduh-nuduh lah sih. Dan kali ini aku gak boleh melewatkan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, Laras. Keputusan kita untuk bersaksi tentang Yesus bisa saja menentukan perubahan hidup seseorang. Bapak Ibu Saudara, mengatakan Tuhan Yesus mengasihi kamu, 所以我们要知道，当主耶稣爱一个人， bolehkah saya berdoa untuk kamu? 我们可以说，我可以为你祷告吗？ Betapa sulitnya bagi kita, betapa takutnya kita untuk mengungkapkan kata-kata seperti itu. 有的时候呢，我们很难说出这些很简单的话， Sehingga kita perlu untuk olah ketakutan kita. 所以呢，在传福音，我们必须要克服我们的害怕。 Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita masuk poin yang ketiga yaitu W, waktunya praktek 3D. 然后第三点，我们要看到有3个我们可以操练的。 D yang pertama itu adalah dana. 第一呢，我们要操练的就是要奉献金钱。 Ini bukan hanya spesial untuk yang namanya Bapak Danatius gitu ya. 奉献金钱呢，并不单只是好像名叫Danatius的我们的弟兄， Tapi untuk setiap kita yang Tuhan kasih aset berupa dana. 首先呢，我们要操练就是奉献金钱，神托付给我们财富。 Dari Oktober tahun 2023 sampai September 2024 ini Bapak Ibu Saudara kita melihat pekerjaan Tuhan lewat dana. 所以呢，我们可以看到，从去年的10月份到现在呢，借着这个我们的奉献，已经有了一些的活动。 Terima kasih untuk kesediaan, kerelaan, kesetiaan Bapak Ibu selama ini untuk merealisasikan janji iman dari tahun lalu sampai hari ini. 所以呢，我们特别要感谢一些在去年10月开始，一直到现在不断支持这个传福音事工的奉献。 Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa dijangkau lewat uang yang berupa benda mati, tetapi bisa berdampak dalam kekekalan ketika itu digunakan untuk menjangkau jiwa. 有些时候呢，我们用我们的金钱，我们能够来帮助一些在永恒事工有价值的，能够救到一些的世上的灵魂。 Yang saya tampilkan itu hanya 2 foto Bapak Ibu Saudara. 这里我只有放2张的照片。 Tapi di luar itu Bapak Ibu Saudara ada banyak sekali yang KMPI gunakan uang-uang dari Bapak Ibu Saudara itu untuk pekerjaan penyebaran Injil di negara kita dan bahkan di luar negeri. 但是除了这2张照片呢，我们也知道，我们教会的传福音事工也已经有帮助了一些在其他国外的，还有这里印尼各地的一些福音事工。 Bapak Ibu Saudara coba bayangkan dana itu bergulir. 你们可以想象到那个金钱能够不断的被推动。 Sepanjang tahun kemarin kita sempat membantu STT Iman Bapak Ibu Saudara. 去年呢，我们有带领有奉献给这个 STT 伊曼神学院。 Bukan GKI Jatinegara doang. 当然不是单指我们教会蒙福堂有奉献。 Tapi banyak orang yang digerakkan bagaimana caranya supaya STT Iman Sekolah Tinggi Teologi Iman itu bisa terus berputar. 所以我们看到也有很多的教会参与，怎样来支持这个伊曼神学院能够继续的保留。 Sekolah Tinggi Teologi mendidik para calon-calon hamba Tuhan untuk nantinya melayani di banyak gereja ataupun masuk ke misi pedalaman-pedalaman. 我们知道这些神学院呢，他们最主要的目的就是来栽培一些年轻人、一些传道的，能够到一些偏僻的地方去传福音。 Orang-orang inilah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. 所以这些神的仆人呢，他们是主耶稣的接下去的这个力量来带领那些不信主的人。 Dan lewat dana yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan lewat KMPI itu tersalurkan. 所以借着我们的奉献呢，能够帮助到神学院来栽培这些事工。 Mei tahun kemarin kalau lihat gambar pojok kanan paling atas kita mengadakan retreat mission trip untuk sekolah setia bakti yang ada di Kalimantan Barat. 然后我们也看到，在这个西加的Setia Bakti学校，他们也有这个机会有一个进修会，还有 Mereka 布道会。 mendengar tentang Injil Tuhan diberitakan.
那里的人听到福音， mereka ditantang untuk terima Tuhan Yesus. 他们也被挑战接受主耶稣。 Tahun ini Secret Journey pertama kali itu disupport, didukung 100% sama KMPI. 所以今年的这个 Secret Journey 呢，就是完全由这个差传组来支持他们的费用。 Banyak orang tanya sama saya, Secret Journey 30.000, ngapain aja dapat apa 30.000? 有很多人很好奇的要想问，为什么参加 Secret Journey 只有付3万的，能够得到什么呢？ Ini acara untuk anak-anak muda dan bukan hanya terbuka untuk gereja kita, tapi juga terbuka untuk orang-orang di luar gereja kita yang kita tidak tahu ragam ekonominya. 所以呢，这个活动呢，不单只是给我们教会的青少年，也来包括其他的教会，他们的经济情况如何，我们不晓得。 Tetapi Tuhan cukupkan lewat Bapak Ibu Saudara yang menyediakan dana lewat KMPI. 可是呢，借着各位主内弟兄姐妹的奉献呢，能够支持到这个事工可以进行。 Namanya janji iman, iman itu sesuatu yang kita belum lihat realnya, bukti nyatanya bahkan kita belum lihat jauh ke ujung. 所以呢，我们说的这个信心奉献，也许我们还没有看到它的结果，这个就是凭着信心。 Waktu Bapak Ibu Saudara ngisi tahun lalu, Bapak Ibu Saudara nggak bisa kebayang apakah uang yang Bapak Ibu tuliskan itu benar-benar Tuhan akan kasih atau tidak. 所以我们在去年要写下这个奉献的这个多少的项目呢，我们还不晓得神给我们有多大的这个能力。 Tapi iman itu benar-benar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang kita nggak lihat, kita mempercayai Tuhan akan menitipkan sejumlah uang itu untuk kita salurkan bagi pekerjaan Tuhan. 所以呢，我们知道信心虽然不是能够看得见的，但是呢，信心就是可以实现的。 Itu iman Bapak Ibu Saudara. 这就是信心。 Sehingga yang kedua bukan cuman kita berbicara tentang dana, tetapi juga kita berbicara tentang daya. 所以第二呢，我们不单只用金钱来支持，我们也用我们的力量来支持。 Daya artinya segenap usaha kita, baik berupa aksi, perbuatan maupun juga kata-kata. 所以呢，支持呢不单只是我们的言语，也包括我们的力量。 Artinya ada waktu yang kita sediakan untuk pekerjaan Tuhan. 就是我们也有一段的时间用来奉献来做这个事工。 Bapak Ibu Saudara, mission trip yang ke Kalimantan Barat ataupun pelayanan Secret Journey itu hanya sesuatu yang kita berbicara tentang tahun ini gitu ya. 我们到的这个 Secret Journey 还有这个去西加的这个活动呢，是今年的。 Tapi ada kesempatan-kesempatan lain nantinya dibukakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau itu diberikan kesempatan, maka kalau bisa ambil. 所以呢，我们在往后的这个传福音事工呢，我们还是仍然让各位有机会参与，所以请你能够抓紧这个机会。 Pojok kiri atas nggak ada ibu-ibu yang nggak sibuk. 我们还有看到有一些的姐妹们，我们知道姐妹都很忙的。 Tapi ibu itu tinggalin suami dan anak-anaknya untuk kasih makan anak orang di kampung. 但是呢，这个姐妹呢，她却离开她的家人，她去到那些地方来煮菜，来使那边偏僻的人得到饱足。 Pojok kanan atas ada di depan. 还有另外的，就在我们的前面， Orang sudah lansia, 年纪已经很大了， tapi masih berusaha untuk melayani anak-anak muda. 还是愿意来服侍年轻人、少年人。 Saya nggak masukin foto bagaimana orang itu berusaha mimpin permainan anak muda di tengah terik panasnya Kalimantan Barat. 我虽然没有这里放出在当时他带领西家的那些小孩子们做游戏，那个时候真的是烈热当空。 Banyak orang yang bilang, oh minggir berteduh aja cari yang adem. 有很多人说这个太热了，我们应该站在最阴凉的地方。 Dia tetap panas-panasan di situ. Kita udah takut dia sakit gitu ya. 可是呢，他还是在那个烈日下，来带领做游戏，我们担心他会生病。 Tapi semangatnya selagi saya masih bisa berdiri, saya masih bisa jalan, saya masih bisa lakukan sesuatu, ada daya yang Tuhan titipkan, saya mau pelayanan. 但是呢，他有那个精神，就是当我还有力气，我还能够站立，我还能够带领，我愿意被神使用。 Yang tengah bagian kanan, siapa bilang bisnismen itu nggak sibuk? Sibuk. 我们也有看到呢，有一些的做生意的人，他们肯定是很忙的。 Tapi mau mengajar kekudusan hidup buat anak-anak SMP bagian yang cowok.
但是呢，他们也愿意参与这个事工，来帮助一些初中生男生。 Anak muda di usia kreatif, produktif, siapa bilang nggak sibuk? 还有我们 Sibuk. 也看到年轻人，他们也是非常的忙碌，他们还要有开创他的事业。 Tapi mau berbagian dalam pekerjaan misi artinya ada cuti yang dikorbankan yang cuma 12 hari dalam 1 tahun ada yang diberikan untuk Tuhan. 但是呢，他就愿意献上的时间，可能就是1年当中那个12天的假期，他放下用来支持这个传福音事工。 Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, saya tidak punya daya untuk pergi jauh-jauh. 也许你会说到，我没有那个体力能够去到很远的地方， Enggak apa-apa. 不必去到太远。 Karena daya itu berkaitan dengan perbuatan dan perkataan kita, bahkan mulai dari lingkup terdekat kita. 因为呢，我们的力量呢，并不是说一定要走到很远，但是包括我们所传的、我们所讲的，或者是在我 Orang 们 yang 四周围， satu rumah sama kita, 就是跟我们的家人、跟我们住在一起的人， pembantu kita, suster kita, tetangga kita, sopir kita, kita ketemu sama mereka. 四周围的人就是包括我们的家务助理、我们的司机，还有我们的邻居，我们可以见到的周遭的每一个人。 Yang kita tahu mereka mungkin dalam tanda petik punya keyakinan agama lain. 虽然我们知道他们已经拥有了他们的信仰， Mereka lagi berjuang dalam hidup ini bagaimana supaya nanti masuk surga, kita yang tahu caranya tapi nggak bisa ngomongin itu. 在他们的信仰当中呢，他们总是努力的来做善事，希望可以得救。但是呢，我们已经知道了那个得救的道路，我为什么不告诉他们？ Mari Bapak Ibu Saudara dengan segenap daya artinya nyatakan kesalahan, kita bisa menegur, kita bisa menasehati, tapi itu sejalan dengan penuh kesabaran dan penuh pengajaran. 但是呢，我们也包括在言语方面，若是我们需要劝勉，或者是要提醒，或者是要教导。 Artinya teguran kita bukan untuk menjatuhkan, menghakimi, membinasakan orang, menghancurkan orang, tapi untuk membangun. 所以呢，我们的劝勉呢，并不是说要使人家灰心丧胆，乃是借着我们的话语来建立、来鼓励，使到他们能够被打气。 Dan itu kita bisa mulai dari orang-orang yang ada di dekat kita. 我们可以从我们四周围最靠近我们的人开始， Nggak usah mikir jauh-jauh ke luar negeri, ke Papua dan sebagainya. Orang yang kita jumpai Bapak Ibu Saudara. 所以呢，我们传福音不是要去到很遥远的地方出国，或者去到巴布亚，在我们四周围都可以举办。 Karena poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan 3D, D yang terakhir itu adalah doa. 因为还有另外一个所说的这个 D 呢，就是我们的祷告。 Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. 我们相信只有上帝能够改变人心。 Kalau gitu Tuhan aja yang penginjilan, saya mah nggak usah ngapa-ngapain. 我们也许想让神去传福音，我不需要做些什么。 Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus ada dalam hati kita, maka kita memiliki hati seperti hati Yesus. 但是我们已经相信了主耶稣，我们拥有好像主耶稣的心肠，我们的心是充满怜悯的。 Sehingga kita berdoa setidaknya. 所以至少我们要用我们的祷告来支持。 Saya taruh doa paling akhir, padahal itu adalah yang menjadi dasar. 我把这个祷告放在最后一点，但是呢，其实那个是最基本的。 Saya selalu bilang, bukti kita punya kesabaran dan kasih sebelum kita menegur seseorang, menasehati seseorang, adalah kita mau mendoakan terlebih dahulu sebelum negor orang. 所以呢，当我们说我们要劝勉人家，要提醒别人，要传福音的时候，最开始就是要先经过我们的祷告。 Karena waktu doa kita lagi bergantung, menjerit sama Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, Engkaulah yang turun tangan ya Tuhan. 因为在祷告中的时候，我们向神祈求，虽然我没有能力，但是上帝是凡事都能。 Kalau Tuhan masih mau pakai kita, itu anugerah. 所以当神还要用我们的时候呢，那个是一个莫大的恩典。 Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita belajar mulai dari mendoakan. 所以呢，我要大家来一起学习，我们先从 Hari 为别 ini 人祷告开始。 waktu Bapak Ibu Saudara masuk ke ruang ibadah, dibagikan form janji jiwa. 今天你们来到这里之前，前面已经发给你们一个表格，就是要带领人信主。
Form itu isinya adalah nama-nama yang Tuhan ingatkan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara doakan. 所以呢，在这个表格里面呢，你也许会想到某一些人，他们的名字就是你要为他们祷告的。 Karena Bapak Ibu Saudara tahu bahwa nama-nama tersebut belum ada Yesus dalam hidupnya. 你们知道他还没有真正的信主。 Bisa jadi orang yang satu rumah, bisa jadi keluarga tapi udah jarang ketemu, tapi Bapak Ibu Saudara tahu hidupnya kacau dan berantakan. 你想起的那个名字的人，也只是你家里的人、你的邻居，或者是你知道他的生活很糟糕的人。 Bisa jadi tetangga kiri kanan rumah Bapak Ibu Saudara. 可能是你左右的这些邻居。 Saya mengajak kita melihat pilihan Kirana jika dia memilih untuk bersaksi. 好，继续我们来看，就是刚才吉拉娜她挑选去做见证、传福音，她的结局是什么呢？ Suaranya ada nggak ya? Kirana, ini aku mau kembaliin kita kamu. Iya, makasih. By the way, kamu kenapa? Enggak sih, enggak kenapa-napa kok. Enggak apa-apa. Udah, aku mau kembali dulu ke kamar ya. Bentar. Sini dulu dah, Laras. Kamu tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kamu, dan dia pasti gak mau melihat anaknya sedih dan menderita kayak gini. Kamu pasti bisa menghadapi ini. Sejak saat itu, Laras memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, dan hidup Laras mulai berubah, dan kami menjadi sahabat. Berdoa dan membaca firman Tuhan sering kami lakukan bersama, bahkan kami juga lulus di waktu yang bersamaan. Setelah lulus, Laras memutuskan untuk terus bersaksi tentang Yesus kepada mereka yang terhilang, atau mereka yang pernah mengalami kejadian yang sama dengan Laras. Dan kini, Laras telah menemukan pasangan yang sepadan dan hidup berbahagia bersamanya. Bapak Ibu Saudara, di momen saat hening, saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, meminta Roh Kudus mengingatkan kepada kita nama-nama yang Tuhan berikan kesempatan untuk bersinggungan hidup sama kita, tapi orang itu belum percaya sama Tuhan Yesus. 接下去有一段的沉默的时间，在这个寂寞当中，请你们真的在神的面前祷告，让他告诉你们有一些的你们认识的人，他们还没信主，你们有心里的负担为他们祷告的。 Setelah Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara dapat mengisi form ini di dalam momen saat hening, sementara musik nanti akan mengiringi dengan instrumen lagu. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil kesempatan untuk mengisi nama-nama ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara juga bisa menuliskan apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan dari tim hamba Tuhan dan KMPI untuk menginjili. Karena ya ampun aku nggak bisa PI. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa minta tolong sama hamba Tuhan dan tim KMPI yaitu tim Amanat Agung untuk mengunjungi nama-nama di sana. Atau yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara dapat meminta dukungan agar nama-nama tersebut didoakan di Mesbah Doa Amanat Agung setiap hari Kamis minggu yang ketiga. Kamis yang ketiga itu ada Mesbah Doa Amanat Agung. Jadi Bapak Ibu Saudara jika menceklis poin yang kedua, artinya nama-nama yang Bapak Ibu Saudara tuliskan itu akan didoakan oleh seluruh jemaat yang hadir dalam Mesbah Doa. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang berkomitmen untuk mendoakan setiap hari akan nama-nama yang dituliskan. Tapi diumumkan di Mesbah Doa. 所以呢，你们可以把你们所想到的名字写下来，然后呢，也另外一个方面，你们也可以填写你们的需要。如果你们需要有传道牧师的团队来去传福音给你所想到的那个人，或者是你要把他们的名字交给我们的祷告团，就是在每一个月的第3个星期，我们也会为这些要被传福音的对象祷告。 Silakan mengambil waktu hening, berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi, lalu mengisi form ini. Seperti yang Tuhan gerakkan dalam hati Bapak Ibu secara pribadi.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau di dalam hidup kami, Engkau boleh datang, menjumpai, menemukan, dan menyelamatkan kami. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami satu-satunya. Sehingga sesulit apapun hidup kami di dalam dunia, kami menyadari ini bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kematian jasmani kami bukanlah akhir dari segalanya, karena hidup kami setelah kematian jasmani akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang juga pernah mengalami kematian tetapi bangkit dan hidup. Sehingga setiap kami yang menjadi pengikut Kristus akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh bekerja di dalam hati kami. Ketika kami menyadari bahwa dengan usaha kami sendiri, sebaik apapun kami tidak dapat masuk dalam kerajaan surga, karena setiap kami tidak ada yang lepas daripada dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ketika kami mensyukuri hidup yang merupakan keselamatan dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, biarlah ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami boleh menyadari alasan yang Tuhan berikan ketika Tuhan memerintahkan kepada kami untuk memberitakan firman. Siap ataupun tidak siap, kami harus siap. Baik ataupun tidak baik waktunya, kami harus belajar untuk memberitakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika anak-anak-Mu mengambil waktu mengisi form janji iman yang berupa jiwa-jiwa yang ingin dipersembahkan kepada Engkau, biarlah ini boleh menjadi komitmen yang bukan hanya dituliskan, tetapi Engkau yang memampukan untuk anak-anak-Mu melakukannya dengan setia. Ketika berdoa, Tuhan membukakan hal-hal yang harus dilakukan untuk nama-nama yang didoakan. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini belum mengisi, dikarenakan bingung, tidak tahu harus menulis nama siapa. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh pulang membawa kertas kosong, dan mereka boleh merenungkannya sepanjang minggu. Tuhan boleh berikan kepekaan untuk mereka nantinya mengisi nama yang Tuhan ingin, di mana mereka dapat menceritakan tentang Yesus kepada nama-nama itu. Bukan orang-orang yang jauh dari mereka, mungkin adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang sejauh mengangkat telepon untuk ditanyakan kabarnya, untuk didoakan dan seterusnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang boleh menanamkan, memberikan kerinduan, hati yang penuh kasih, mata yang memandang seperti mata Kristus memandang dunia, hati yang berduka ketika melihat ada orang yang berjalan di dalam kegelapan dan tidak ada terang Kristus dalam hidupnya. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan ketika mereka membawa form kosong pulang ke rumah, Tuhan boleh berikan kepekaan untuk mengisinya dan minggu depan mereka boleh datang membawa form yang sudah diisi oleh nama-nama yang mereka doakan. Berdasarkan Tuhan mengingatkan mereka lewat ingatan, memori, kenangan akan orang-orang itu. Sehingga ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh belajar menjadi duta-duta Kristus di tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan agar gereja kami yang baru berulang tahun yang ke-45 ini boleh menjadi gereja yang bermisi. Gereja yang bukan sibuk membangun tembok dan pagar gereja tinggi-tinggi, tetapi gereja yang terbuka, mau menjangkau, mau menunjukkan kalau Kristus hidup di tengah-tengah dunia. Jadinya seperti GKI Jatinegara. Tuhan tolong ketika GKI Jatinegara boleh bertumbuh makin hari, makin mengasihi Tuhan dan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami berdoa Tuhan menyerahkan pilkada yang akan kami lakukan bersama sebagai warga negara Indonesia di bulan November yang akan datang. Tuhan, kami rindu agar negara kami boleh semakin terus maju. Kami bersyukur untuk Pilpres yang sudah sebentar lagi akan ada masa transisi peralihan dengan pemerintahan yang baru. Tuhan terus pimpin prosesnya. Dan kami berdoa untuk setiap daerah-daerah termasuk Jakarta yang akan memilih pemimpin daerah. Tuhan juga yang boleh berikan kekuatan hikmat bijaksana bagi setiap kami yang memiliki hak pilih untuk dapat mempertanggungjawabkan pilihan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada kami orang yang tepat untuk kami pilih agar dapat memimpin
daerah kami masing-masing untuk bisa maju, berkembang menjadi kota yang sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan memberkati, Tuhan menyinari. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kota tempat kami hidup lewat kehadiran kami, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di kota masing-masing, khususnya di Jabodetabek ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dalam keterbatasan waktu ini mendorong kami untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat di rumah kami masing-masing. Karena ada banyak hal yang ingin kami doakan, ada banyak hal yang ingin kami mohonkan kepadamu. Tetapi kami punya keterbatasan waktu dan tempat di dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan doa ini boleh kami alaskan, kami naikkan, kami tutup dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bangkit berdiri. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺，宣读我们的信仰。首先用中文读，然后用印尼文。 Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, kita nyatakan bersama dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. 舌土心境。 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因神灵感应，由从真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在天人父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。 我信圣灵，我信圣阿古教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. 我们进入奉献时刻，请聆听奉献经文取自诗篇116章12到14节。我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在众民面前向耶和华还我的愿。 Kita masuk dalam persembahan. Dengarkanlah pembimbing dari persembahan dari Mazmur 116 ayat 12 hingga 14 yang berbunyi, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita nyatakan nama persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 让我们将最好的献给主。 我们一同唱诗，蒙福的子孙。 Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita nyanyikan berkat anak cucu.
世人高贵。何等的满足那些山靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨伐。上帝会成全他所应许的子孙也。信靠上帝的义人，必没有不可能的事。Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Jangan bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. 让我们低头祷告。 Kita masuk ke dalam doa persembahan. 我们在天上的父，我们感谢你，今天早上给我们机会来到你面前，可以一起赞美、敬拜你，也可以向你献上奉献。求你教导我们每一天，不单单献上我们的钱，也要献上我们的生活，全部都归给你，让我们的生活做一个见证。 让我们的周围的人也可以通过我们的生命信耶稣，看见你的荣耀。感谢上帝，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。阿门。主内的弟兄姐妹，让我们向主委身，为主的荣耀而活。 Kita tetap berdiri, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. 我们同唱上帝差遣我们。 Kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah
kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Mari jemaat Tuhan yang diutus oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.请回中坐下。 Jemaat silakan duduk kembali. 聚会完毕，祝大家星期日快乐，请默祷。 Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Marilah kita bersaat teduh.